Myanmar merupakan sebuah wilayah yang menarik. Negara ini dicirikan oleh banjaran gunung dan juga sistem sungai yang membujur dari utara ke selatan. Kerajaan Pagan atau dikenali sebagai dinasti Pagan adalah kerajaan pertama yang menyatukan wilayah-wilayah yang kemudiannya menjadi zaman moden Myanmar. Zaman Pagan ini merupakan etnik yang terbentuk daripada suku Bamar. Mereka bertutur dalam bahasa Sino-Tibet dan mereka ini berhijrah dari Yunan, China ke lembah Irrawaddy pada abad ke-7. Suku Bamar ini, kumpulan gen mereka hampir dengan suku Yi dan orang Mon. Wanita sama ada di bahagian Eropah, Asia Timur atau Asia Timur Tengah memiliki batasan-batasan mengikut budaya masing-masing. Kisah berkaitan negara Myanmar mengenai wanita jarang ditonjolkan. Terdapat satu persoalan yang menarik pada zaman Pagan, iaitu kedudukan wanita dari aspek perundangan. Zaman Pagan juga telah meletakkan hak dalam kehidupan dan perundangan pada wanita. Berbanding dengan agama Hindu, agama Buddha meletakkan satu taraf yang istimewa kepada wanita Myanmar dan kedudukan ini telah diperlakukan oleh undang-undang. Berkenaan harta pusaka umpamanya, undang-undang memastikan isteri tidak diketepikan, malah mereka mendapat sebahagian besar harta berkenaan. Begitu juga dalam soal hubungan suami isteri. Memang dari segi undang-undang, seseorang isteri boleh dihalau suami sekiranya menjadi pemabuk, cuai menjalankan tugas rumah tangga, sering bertandang ke rumah orang, selalu menunjuk-nunjuk diri dengan berdiri di pintu atau tingkap dan selalu bertengkar dengan suami. Namun, hukuman ini perlu dijalankan mengikut peruntukan undang-undang. Sebelum si suami memukul istrinya, suami terlebih dahulu perlu memberi nasihat yang sepatutnya supaya si isteri mengubah perangai buruknya. Jika selepas dipukul, si isteri masih tidak mengubah tabiat buruknya, maka si suami dibenarkan menghalau istrinya setelah diberikan bahagian harta yang menjadi haknya. Tugas isteri pula memang berat, antaranya termasuklah menjaga rumah dan tentunya diri ketika ketiadaan suami. Sekiranya suami bertugas untuk raja dan agama di tempat yang jauh, isteri tidak dibenarkan meninggalkan rumah walaupun mengalami kekurangan makanan. Sekiranya isteri berbuat demikian, suami boleh mendapatkan satu persetujuan hakim untuk berpisah selama 3 tahun ataupun terus bercerai. Tentang perceraian pula, seseorang isteri dibenarkan meminta cerai atas alasan suaminya pemalas atau tidak berupaya menyediakan keperluan keluarga, suami berzina ataupun telah melakukan kesalahan-kesalahan besar yang lain. Namun, seseorang isteri tidak dibenarkan memohon cerai hanya kerana suaminya cacat, sakit ataupun kerana suami sudah tua. Selepas diceraikan, isteri mendapat harta yang menjadi haknya, yakni 50% bagi semua bentuk harta yang dipunyai keluarga berkenaan. Sekiranya sebelum bercerai, isteri telah menanggung suami dari segi makan, minum dan sebagainya, maka harta keluarga perlulah dibahagi kepada 3 bahagian dengan isteri mendapat 2 bahagian. Dalam kes isteri meninggal dunia selepas keluar dari rumah ibu bapanya, maka harta isteri ataupun bahagian harta keluarga yang sepatutnya menjadi haknya akan diwarisi suami. Sekiranya isteri berkenaan masih tinggal dengan ibu bapanya, maka harta berkenaan diwarisi oleh kedua-dua orang tuanya. Berkenaan kedudukan anak-anak pula, undang-undang memperuntukkan anak perempuan diserahkan kepada isteri, sementara anak-anak lelaki pula kepada suami. Namun, kebebasan diberi kepada anak-anak berkenaan untuk memilih sama ada mereka ingin tinggal bersama ibu ataupun bapa.